Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kepada para sama-sama. Kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dan agama Islam. Kebetulan siapa yang ustaz dia tak datang hari ni masuk sini. Okey. Baik, jadi kita ada sampai pada bahagian ketiga berkenaan dengan usul yang ada pada pelaku bid'ah ataupun orang yang tersesat. Itu kerana kita tiga usul yang mereka ada. Pertama, mereka menolak nas dan menentang nas yang tak kena dengan keinginan mereka. Kedua, mereka memainkan usul-usul penilaian syariah, iaitu mereka sama ada percaya kitab, tak percaya sunnah, percaya sebahagian nas, tolak sebahagian nas, sorokkan nas, sembunyikan nas, kemudian berbohong atas nama Rasulullah atau tak merasa kesahihan nas yang datang, kemudian menyelewengkan nas, kemudian tak percaya hadis ahad. Ini semua sekali benda-benda tersebut kita kumpulkan yang tak tahu bahasa Arab dan sebagainya, yang berakhir dengan kita kata orang tersebut akan dia kata saya tak tolak nas, tapi saya takwilkan nas dan sebagainya. Okey. Kemudian yang ketiga kita dah masuk itu adalah keadaan mereka ni adalah mereka dah tolak nas, permainkan nas, dan berakhir dengan akhirnya mereka buat usul-usul yang baru bagi pendalilan dengan penghujahan. Usul baru yang tak ada. Kita dalam Islam ni kita ada Quran, sunnah, ijma', qiyas, istihsan, istishab, maslahah musalah, sadu zara'i, qaulus sahabi, syar' man qablana. Ini 10 yang kita kata dipakai oleh para ulama untuk pendalilan yang penghujahan. Yang kita kata yang kadang-kadang ada orang tu dia nak cakap bukan Quran sunnah je, dia boleh cerita 10. Tapi bila cerita 10, apa dia buat tak masuk ke situ pun. Ini seronok dia. Kita dengar percakapan. Tuan-tuan jangan pandai je kata tak ada. Kita selain daripada Quran sunnah ni, kita ada benda lain. Sebutlah. Kita ada istihsan, kita ada istishab, kita ada maslahah mursalah, kita ada sadu zara'i, kita ada qaulus sahabi, kita ada syar' man qablana, syariat orang sebelum kita. Jadi disebutnya, tapi sebenarnya apa dia buat tak kena pun dekat apa benda yang datang dalam nas-nas tadi. Jadi orang sebenarnya mempermain-mainkan, olok-olokkan benda tak patut letak kat situ, benda tak ada kias. Macam ibadat tak ada kias. Jadi kita kiaskan. Contoh macam kalau anda kata solat 5 kali 5 waktu, puasa pun macam mana ada kaitan 5. Tak ada. Dia tak boleh kita nak kiaskan dengan ibadat. Ibadat tak ada kias. Tak ada pengkiasan dalam ibadat. Ibadat itu hanya dilaksanakan bila datang dalil mengatakan dia ada, dia ada. Kalau tak ada dalil kata boleh, jangan kita kiaskan. Yang kita kiaskan contoh macam tawaf dia tawaf di Baitullah, kita buat tawaf kat benda jumpa mak bapak, buat tawaf di rumah. Pusing rumah dulu. Tawaf kudum. Buat apa tak masuk rumah lagi dengan kau kudum mak. Kalau ni kata rumah teres masalah sikit. Kalau rumah banglo boleh pusing-pusing keliling kan. Kalau rumah teres nak kena pusing satu taman. Itu jenuh juga. Rumah flat, tunggu kat bawah, masalah. Jadi benda macam ni kita tak ada kias dalam ibadat. Pengkiasan contoh macam apa pada Nabi boleh kena pada orang lain. Contoh Nabi SAW nampak benda gaib, guru dia pun nampak benda gaib. Jadi benda macam tu kita tak boleh. Jadi itu dikatakan merosakkan, memainkan usul benda syariah. Yang ketiga kita mengadakan dalil-dalil baru. Dalil baru ni yang mereka adakan, yang pertama dengan taklid buta terhadap syekh ataupun imam. Yang kita kata kadang-kadang benda dalam mazhab, kadang-kadang bukan dalam mazhab. Yang kata yang mereka taklid pada imam ataupun kita panggil syekh dan sebagainya. Dan benda tersebut kekal dia kata sampai sekarang masih lagi berlaku. Sampai mereka buat benda berkenaan tak tahu kenapa. Bahkan kita kata bukan kita tak benarkan untuk menjadikan belajar dengan guru tadi. Belajar ya, tapi guru tersebut atau syekh tersebut atau ustaz dan sebagainya, nama kita sebut zaman sekarang ni, dia memandu manusia kepada Allah, bukan memandu manusia kepada diri dia. Memandu manusia kepada kenal Nabi, tahu Nabi buat apa, bukan tahu kepada apa dia buat. Pasal banyak orang kata tapi kalau tak ikut mereka, ikut siapa? Ikut Rasulullah lah. Macam mana ikut Rasulullah? Kita kan jauh dengan Rasulullah. Kita belajar hadis Nabi, belajar kisah para sahabat. Dari situ kita akan kenal siapa Rasulullah. Bukan kita macam, tapi Rasulullah kan itu jauh. Lintas ulama' tadi untuk sampai pada Rasulullah. Bukan lintas ulama' tadi berhenti kat dia.
Tu banyak bila kita tengok kumpulan apa yang tarekat tadi, dia akan balik pada atau kepada guru dia. Syaziliyah, Ahmadiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dia sebab balik dia guru dia. Nabi tak ada, Muhammad tak ada. Tarekat Muhammad tak ada. Tarekat guru-guru dia semua bersepah. Tu bila kita kata benda dibuat buat sebagai amalan dan sebagainya, dia akan hilang. Dia akan putus. Sebab bila contoh macam sering dia syiar yang orang kita zaman sekarang sebut, dia kata apa? Kita ni bermazhab fiqh Syafi'i, berakidah Maturidiyah Asy'ariyah, beramal dengan tasawuf, ada sebut Ghazali apa rahimahullah, ada sebut apa Junaid Al-Baghdadi, macam-macam lah ini sebut sekian. Jadi soalan sama, Imam Syafi'i ke? Imam Syafi'i tak ada akidah ke? Imam Syafi'i tak ada akidah, kena ambil akidah orang lain. Betul? Imam Syafi'i tak ada beramal, tak ada amalan mendekat diri pada Tuhan, kena cari amalan orang lain. Kenapa? Dan bahkan orang yang diambil tu lewat daripada Imam Syafi'i beratusan tahun. Ratusan tahun jarak dengan Imam Syafi'i, puluhan tahun jarak jauh dengan Imam Syafi'i rahimahullah. So maksud dia kat sini kita pengambilan tadi tu, pasal dia tak boleh rujuk sumber asal, dia akan stop pada guru dia. Semua tarekat berhenti pada guru dia. Apa yang Haqqani, yang ini semua sekali. Tak ada satu pun yang berhenti kepada Rasulullah SAW, berhenti pada guru dia. Okay, jadi semasa itu kita tahu benda tu berlaku. Dan kedua yang kita sedang bincangkan itu adalah kasyaf dan ilham. Kasyaf dan ilham. Kerana apa, bagi mereka mendakwa bahawa satu peringkat pembersihan jiwa yang berlaku pada seorang tu, sampai peringkat di mana dia akan disingkapkan kepada hijab dan dia akan nampak perkara ghaib dan sebagainya. Bahkan kadang-kala dia menerima kata-kata dari Allah Ta'ala macam mana menerima Musa AS kata-kata dari Allah Ta'ala. Maka ada arahan tu sebab kenapa kita lihat cara zikir dia lain, Nabi tak ajar dia buat. Cara faham dia lain kan. Sampai ada peringkat tanam diri dan kubur pun ada. Yang para sahabat Nabi SAW dididik oleh Rasulullah SAW sendiri. Didikan Rasulullah ada didikan yang terbaik. Tu bila Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, fa innal khairal hadi Muhammad SAW. So petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendekatkan macam tadi untuk contoh keluarga terbaik Rasulullah, ekonomi terbaik Rasulullah, mana masalah apa pemimpin yang baik Rasulullah. Tak ada contoh lebih baik dari itu. Dan banyak-banyak benda tersebut adalah apa? Mendekat diri pada Allah Taala. Takkan ada orang dari lagi pandai Rasulullah SAW mendekat diri pada Allah Taala. Rasulullah tak tahu, kita tahu. Rasulullah tak tahu, kita tahu. Atau guru kita tahu lebih daripada Rasulullah SAW. Ini masalah. So di sini kita point yang kita kata Muhammad Rasulullah tadi dilafazkan dengan mulut kita, tapi masalah pengamalan dia adalah ittiba', ikutan pada baginda, dan tak menduakan baginda SAW. Maksud menduakan pada Allah Ta'ala penyembahan. Jangan duakan. Dalam masa Rasulullah SAW, jangan duakan ikutan. Jangan ikut Rasulullah, jalan Rasulullah ini, saya punya ada lorong looping jauh sikit. Dia kalau sekarang ni kan kita pakai apa, Waze kan, dia hantar ke sana. Nak pergi ke Greenwood, bukan lintas jalan-jalan biasa, dia ada 3 jalan. Sama ada ikut yang Sungai Buloh atau jalan apa? Jalan NKVE, maksud Duk. Atau satu lagi apa? Latar. Pusing pasal ke Selayang sampai ke Rawang, patah balik. Tapi jalan paling ringan, tak ada jam, jalan di arah Rawang. Pusing ikut latar, patah balik. Itulah cerita dia. Tapi kita kata itu dalam masalah kehidupan harian kita. Tapi bila Muhammad SAW punya panduan, tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Sebab kita buka je pintu yang lain, kita kata ada kepada kalian orang ni pun dapat nur ilahi, yang ini pun dapat nur ilahi, yang ini dapat nur ilahi. Lain-lain sekali Rasulullah SAW punya ajaran akan hilang. Dia akan dissolve. Dalam tadi banyak-banyak tadi hilang, tak kenal kita ajaran Muhammad SAW. Macam kita kata contoh macam apa, bila Nabi SAW arah kita, kalau marah kan kita ajar supaya kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bila asyik datang guru ni kata marah, istighfar dia suruh. Mengucap tu mati. Istighfar untuk berdosa. Kan? Sepatutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi Nabi dah ajar dengan jelas pun masih lagi timbul. Macam Nabi SAW melarang kita daripada mengatakan, contoh macam kalau anda kata jatuh je barang ke, celaka syaitan, maki syaitan, salahkan syaitan mula. Pasal para sahabat Nabi yang seorang dia naik ke kedai Rasulullah SAW. Naik kedai Rasulullah SAW, lepas tu kedai tergelecuk. Bila tergelecuk kedai tadi, sahabat ni kata apa? Ta'isa syaitan, binasalah syaitan. Nabi toleh pada dia, Nabi kata la takul ta'isa syaitan. Mengapa sebut ta'isa syaitan? Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan, bila kau cakap ta'isa syaitan, binasa syaitan, mana benda jadi kemalangan dan sebagainya, kau maki syaitan. Ta'azama, dia rasa besar diri.
Dia akan besar diri. Waqala, dan dia kata, bi quwwati sara'tu, dan kekuatan akulah aku tergolekkan dia. Dekat situ timbul tajuk, dia take credit for something yang dia tak buat. Bukan dia buat pun. Pasal apa musibah menimpa kita adalah dengan apa? Izin Allah. Ma asam musibatin fa bi idznillah. Mana apa menimpa kita daripada sebarang musibah adalah izin Allah Taala. Allah Taala izinkan berlaku. Bukan maksudnya anda beriman takkan kena musibah. Siapa ajar? Siapa ajar tak ada kena musibah? Takkan kena musibah. Kenapa? Anda seorang mukmin, Nabi sebut, Nabi kata, asyaddun nas bala'an al-anbiya. Manusia paling teruk kena ujian para nabi. Summal amsal fal amsal. Ini orang terbaik, ini orang terbaik. Better. Dan kita tak nak sebarang kemalangan. Tak nak sekarang sekian. Jadi bila kita lihat macam tu, pembacaan akan silap. Jadi bila segelecok saja keledai tu, sahabat tu kata, bila nasilah syaitan, Rasulullah SAW kata jangan cakap. Mana Nabi kata jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Bila kau cakap macam tu, ta'azama, syaitan akan besar diri. Wa qala, dia kata bi quwwati sara'tu, kau tak aku jatuhkan orang tu. Tapi dia kata wa in qul, takkan kau cakap bismillah. Bila itu mulakan balik urusan kita dengan apa? Bismillah. Lepas tu jatuh, start balik dengan bismillah. Tasaghara. Dia akan jadi mengecil sampai ke annahu misal dzubab. Dia macam lalat je yang kita kata tak beri efek kepada kehidupan kita pun. So once orang tu berikan kepercayaan bahawa dia boleh merosakkan, dan makin besar dirilah dia, makin banyak benda lah. Semua sekali. Anak nakal, hantu. Kan? Suami tak sayang pun, hantu. Kan? Kenapa suami awak tak sayang awak? Ni ada hantu ni. Cepat. Jom kita cari rumah. Tu faham tak apa jadi? Kehidupan semuanya hantu. Kan? Tak boleh sampai ke office awal. Hantu. Jam kan? Jadi bukannya hantu. Ada jin lah situ, tahan kereta orang. Memang ada kereta, tak benda tak ada buat. Dia pakai dia berjalan. Jadi benda tadi kita tu bukan hantu. Tapi faham tak konsep dia tadi? Pasal Nabi ajar ni hilang. Tiba-tiba datang apa? Orang ni kata, ustaz ni kata, Tok Haji ni kata, semua orang kata. Yang Nabi kata mana pergi? Hilang. Pasal kita boleh menerima kata selain jalan Muhammad ada jalan orang lain. Selain jalan Muhammad ada jalan orang lain. Macam sekarang bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan kan. Kan orang sibuk puasa 3 bulan berturut-turut. Alasan kerana inilah yang terbaik. Kerana apa? Kerana Rejab adalah bulan Allah. Sya'ban bulan apa? Bulan Muhammad. Lepas tu Ramadan bulan umat Muhammad. Jadi diorang pun start puasa. Bila kita terangkan dari hadis Nabi, tak ada sahih pun satu benda tentang bulan Rejab. Bukan setakat kita kata. Semua para ulama hadis mengatakan tak ada sahih tentang bulan Rejab galakkan berpuasa. Satu hadis pun. Tapi ada yang bulan haram yang disebut dengan bulan haram, yang Abdullah bin Harith Al-Bahili. Allah bin Harith Al-Bahili yang Sunan Abu Dawud. Kan kita baca tu. Yang dia datang jumpa Nabi setahun, kemudian jumpa Nabi kali kedua, dikurus sangat. Sampai Nabi kata, apa hal engkau dulu rupa elok, sekarang tak elok. Maksud dia berisi elok, kurus tak elok. Allah, dia tak tahu berisi banyak mana isi badan dia. Tapi bila dia kurus kan. Lepas tu bila dia kata, Nabi kata macam ni, kenapa apa jadi? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata aku tak makan kecuali waktu malam saja semenjak aku jumpa engkau tahun lepas. Mana malam dia puasa setiap hari. Sampai jumpa Rasulullah SAW badan kurus sangat. Nabi kata dengan dia, lima azab tanafsak. Kenapa azab diri engkau? Sum syahrus sabri, puasalah bulan sabar, bulan Ramadan. Kemudian wa yaum, sehari je, min kulli syahr. Syawal sehari. sehari. Cukup dah. Lepas tu kata, ya Rasulullah, zidni, tambahkan untuk aku. Fa inna bi quwwah, aku ada kekuatan ni, tambah lagi. Lepas tu Rasulullah kata, fa yaumain. Mana bulan Ramadan? Kemudian dua bulan lain. Sikit Nabi bagi pada dia. Dia kata, ya Rasulullah, zidni, tambah lagi. Lepas tu Rasulullah kata, fa salas. Lepas itu 3 hari. Lepas tu dia kata minta lagi, ya Rasulullah, zidni. Lepas tu yang Nabi kata, sum minal hurum watruk. Puasalah daripada bulan haram, tinggal. Puasa dari bulan haram, tinggal. Puasa dari haram, tinggal. Nabi sebut macam tu 3 kali dan maksud dia puasa tinggal dalam bulan-bulan haram. Bukan Rejab sahaja. Muharram tak buat pula. Baca, ni hadis dalil saya ni. Dalil saya puasa bulan Sya'ban, bulan Rejab ni lah. Hadis dia. Tengok, Muharram puasa? Tak puasa. Sedangkan Nabi kata apa? Benda tu adalah untuk puasa tinggal pada bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4. Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Tak buat pula. Dan Sahih Muslim lagi galakkan tentang bulan Muharram lebih kuat daripada mana bulan-bulan lain. Nabi kata, haqqus syuhur, bulan paling layak bisiyam, untuk dipuasakan, ini maksud sebulan. Ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan. Syahrillah al-Muharram, bulan Allah Muharram. Tapi tengok berapa ramai yang buat.
Perasan tak ada orang buat? Dia puasa Ashura sebulan. Nabi kata bulan paling layak dipuasakan sebulan setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Perasan tak orang tinggalkan? Sebulan. Ya, yang paling layak lepas Ramadan. If you want to fasting a month, the best after Ramadan is bulan Allah Muharram. Dan Sahih Muslim. Hadis sahih ni. Dia perasan tak orang tak buat? Sebab apa? Sebab tok guru tak kata. Ataupun ahli kasyaf tak cerita. Guru saya yang kasyaf tak cakap apa pun. Yang wali-wali tak cerita pun, tak ajar pun. Faham tak apa jadi? Sedangkan kita zaman Umar dahulu, Umar ketuk tangan orang. Bulan Rejab ni puasa, Umar ambil kayu, dia ketuk tangan orang tu sampai orang tu makan. Siapa tak makan, Umar pukul. Kenapa? Sebab dia tak nak, pasal benda ni bulan Rejab dahulu, zaman Arab, Jahiliyah dahulu, diorang mengagungkan bulan Rejab. Hatta kabilah-kabilah yang suka rompak orang, bulan Rejab dia berhenti. Bulan lain dilanggar. Bulan Rejab dia akan berhenti merompak orang dan sebagainya. Bulan Rejab dia dijaga sungguh-sungguh. Tapi kita pembesaran tadi tu berlaku pada atas kehendak masing-masing. Memang bulan Rejab diharamkan membuat maksiat. Tapi untuk mengatakan bahawa ada ibadat khusus tu masalah. Diharamkan, mana pada bulan haram tu berganda kesalahan kalau dibuat macam apa, pasal diharamkan orang tu untuk pembunuhan, penzaliman dan sebagainya. Itu bulan haram. Macam bulan haji kan. Macam dia kata itu bersengang dengan haji apa, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, supaya orang tak diganggu ketika nak menunaikan ibadat. Yang Rejab ni berasingan. Jadi waktu dia diletakkan macam tu. Tapi untuk dikatakan ada ibadat untuk umat Muhammad, tak ada. Kalau umat terdahulu, Allah Ta'ala alam. Kita kata mungkin sebelum ini macam orang-orang Yahudi, dia ada hari-hari dia, peranggungan dia. Orang Nasrani ada. Umat Islam kita ada hari kita. Tak perlu kita cari. Tapi kalau kita ambil pun serupa kot macam buat macam orang. Tak. Hatta kita puasa Ashura sebab Nabi Muhammad SAW yang suruh. Bukannya sebab orang tu buat. Sebab Nabi suruh para sahabat. Nabi kata sumu. Bahkan ada orang yang ketika sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Rasulullah SAW berkata siapa dah makan pun teruskan puasa. Dah termakan pagi baru datang arahan untuk puasa. Dia baru dapat tahu, puasa terus. Puasa terus. Itu tajuk dia. Maksudnya benda tadi kita tak faham. Tapi orang kita tetap akan pegang sebab dia kata apa? Tok guru saya yang wali-wali kata, dia pasal dikatakan wali ni kasyaf kan, dapat ilham dari Tuhan dan sebagainya, maka menyebabkan mereka berterusan ikut. Dan sampai hari tu kita bincang yang terakhir, tajuk ni kita kata dia kata benda ni yang paling teruk dia kata paling teruk kena dia kata sungguhnya akidah tasawuf telah menghirik umat Islam ke paling teruk yang mencacatkan akal ramai di kalangan anak umat Islam, sehingga pelampau-pelampau mereka mengutamakan untuk berlingkung sekeliling orang bangang, gila dan dajjal. Mana orang buat magic, duduk keliling orang tu. Orang kadang yang cerita kan ada minum arak untuk apa? Untuk dapatkan high. Tapi lepas tu dia akan bercakap tentang ketuhanan lah. Sampai pagi subuh pun dia cakap sembahyang tidak. Duduk bercerita tentang Allah ini, Allah itu, Allah ini, Allah itu. Kan orang ramai kata ini wali. Ni apa ma'rifatullah al-arif billah. Dari gelaran lah al-arif billah, yang kenal Allah. Ini masalah dia. Quran tak hafal sepatah haram. Masalah kan kita kalau ni kata zaman ni lah, ketika permulaan Islam tu para sahabat Nabi, mungkin ada orang hujah dia kata Uwais Al-Qarni kata Allah Taala, ya tapi dia ni zaman tu kita zaman tak dapat sampai pada dia untuk berjumpa Rasulullah SAW dan sebagainya, jarak jauh. Maka memang para sahabat Nabi dahulu datang kadang-kadang duduk seminggu, setahun sekali datang jumpa Rasulullah, belajar kemudian balik kampung. Sikit sangat dah dapat dipelajari dan 2 minggu 3 minggu duduk dengan Rasulullah. Ni sekarang ni kita di mana Islam itu telah tersebar dengan luas, masih lagi cek jalan orang lain. Kenapa? Dan bahkan kalau kita ikut Uwais Al-Qarni pula, bila kita jadi kasih Allah Ta'ala, bukan kerana sebab dia buat benda yang haram ataupun benda yang pelik. Pelik haram tidak, sahih tidak. Pelik tak ada pun. Apa benda dia buat? Jaga mak je. Menjadi kasih Allah Ta'ala sebab dia, Nabi kata dia adalah seorang anak yang baik. Tu je sebab dia. Yang kita kata semua orang boleh kejar benda ni. Tak ada timbul tajuk kena tarekat ini, tarekat itu, jumpa wali sekian, ambil ijazah itu, tak perlu. Jadi kenapa jalan kepada Allah Ta'ala tadi dipandai-pandai, ada orang kata ini jalan selain jalan Nabi ni, ini jalan lain, ini jalan special punya, tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Itu pelik ke tu, tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, ini special punya. Macam mana boleh special? Itu masalah special. Dia special atau cacat? Faham tak? Benda orang pelik ni dua, satu cacat, satu special. Yang cacat contoh macam orang mata dua, kita mata satu. Special dan juga cacat. At one time tu, contoh macam wanita biasanya lemah lembut, datang perempuan tu badan macam tu.
Badan gitu. Dia tegang lelaki pun. Lengan dia besar daripada Imran lagi. Kan? Okey, itu kita kata. Orang kata special. Tak, cacat dia panggil. Dia panggil cacat. Pasal yang lain, dia ada benda yang betul special, dia panggil cacat. So dia tahu cacat ke special. Faham tak? Jalan lain daripada jalan Nabi cacat lah. Bukan special. Pasal kalau anda kata ada option untuk ikut lain, dan semua orang boleh kata dia sampai. Tu aja kita tayangkan itu kan. Bagi orang-orang yang ikut apa perangai macam ni, dia kata dia tak kisah. Bahkan dalam Sufism tadi, kalau tak Islam pun tak apa. Kita tunjukkan video yang orang Yahudi Jew daripada Jerusalem, daripada Jerusalem, dia ni masuk fahaman yang pusing-pusing tu. Jalaluddin Ar-Rumi kan, dia buat benda tu, dia memang buat sungguh-sungguh. Memang dia, kita panggil apa, dia mungkin tayang juga. Kalau tak tayang kan ingat saya kata buat lawak pula. Okey. Memang dia buat sungguh-sungguh, sesungguh-sungguhnya dia buat. Dan bahkan dia buat benda berkenaan dalam keadaan apa, dia sangka dia betul, dan yang best pula, ada pula, tak tahulah, bukan syekh ke, bukan ustaz pun, dia sokong pada betul, dan juga dia tunjukkan bahawa kononnya benda itu adalah baik dan sebagainya. Dan berakhir dengan dia kata, dia ingatkan bahawa benda tersebut adalah daripada Tuhan. Okey. Tak ni ya. Dia Israeli dervish kan. Dia ni memang kita kata bukan Islam, dan tak Islam pun. Tapi memang Allah dia kan buatlah. Yang guru dia pun ajar pun yang sama lah. Yang kita bayangkan macam ni kan, macam dia punya ni. Dia punya rutin harian dia sibuk pergi bersihkan tempat, betul dia buat yang tu sebab dia pusing-pusing. Lepas tu dia gitu, lepas tu dia gembang tangan dia. Ini bukan Islam. Dia bukan Islam. Tapi ini tak pelik tak? Tengok depan sikit. Ya, pasal bagi orang kan cinta Tuhan tadi universal. Anybody can love God with their own way. Cara dia. Jadi bagi dia tak ada masalah, walaupun dia bukan Islam. Contoh macam ni kan, dia ceritalah perjalanan dia sebagainya. Kalau yang bestnya ni macam ada orang ada bermuzik dan sebagainya, tapi lah dia bersyair. Okey, contoh ni Nazareth, the town where Jesus grew up, and for a long time the base of the Qadiri order of Sufis. Ni apa, tarikat Qadiriyah. Qadiri order Sufi. Tengok apa dia buat. In their lodge, it is a tradition that people from different religions gather together and pray. Gather together and pray. Mickey and Ayla have come to attend the Ramadan event. Sheikh Hassan Manasra and Zaya Fari, an Israeli writer on Islamic mysticism, teach the participants about Sufism. רומי היה אדם שחי בטורקיה לפני 800 שנה הוא נולד. הוא היה איש משכיל מאוד, היה אינטלקטואל של התקופה, וגם מורה דתי, מופתי, וקרה משהו בחיים שלו שהפך את החיים שלו, וממופתי הוא נהיה רקדן, מדרשן הוא נהיה משורר. Pada akhir hidup dia pusing nulis dia lain. Jadi tak, Nabi Muhammad tak ada dalam kisah ni. Ada dalam syair-syair dia, ada dalam qasidah-qasidah dia, tapi Nabi tak ada. Bukan Nabi, pandang Nabi tu. Open a new way in Islam. Jalan baru. Jalan Muhammad ada, di jalan Rumi. Okay. It's the way of love. Apa jadi? Nampak? להיות האחד זה בעצם להתחבר בחזרה לאחד שממנו התחלנו. נכון. זה גם עיקרון קבלי. שהאדם תמיד בא מאחורה, משם. הוא מתקדם בכדי לגלות את הקדימה. Kan apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Your origin will make you okay. When I did my first activity, we published a big advertisement in the newspaper, The Way of Love in Islam. And we did a seminar which nobody came to.
but the press called me 2 days before, and they say, what do you mean, the way of love in Islam? Islam is a religion of hate. And I said, why don't you come to this seminar and see for yourself? And eventually we managed to get some people to the seminar, and this was my first breakthrough to the national media and to the public. And the reaction was, what does Islam has to do with love? People are surprised, they don't know. After I was grow up. Dia duduk kan, tak belajar Quran, tak belajar hadis. Dia belajar syair, qasidah. Pernah tengok kumpulan ni? Saya tak sebut Nampak kan kumpulan di sana? Okey. Duduk qasidah. Nampak? It's different when I'm going to teach about Islam. About Islam, the people, they have some objections, some, fighting in discussion, our discussion. Here, it's a different. They are coming to know and to believe in this way. ذكرت محمدا صارت العاشقين تميم. In the town of Nazareth, in the Qadiri Sufi Lodge, Jews and Muslims have come together for a meal during the month of Ramadan. They are preparing the table for the iftar meal to Semayang tidak, puasa. Semayang tak semayang ni, semayang tidak. Aurat tak tutup, puasa. break the day's fast. Israeli dervish Mickey Cohen and his wife Aylan Adib are among the participants, waiting for the call to prayer to signal the end of the fast. اللهم يا رب يا رحمن نقي قلوبنا لكل خير واجعل هذا الطعام حلالا والى الطعام يا جماعه. بسم الله تفضل. Dia tak semayang, jangan tak ikutlah benda. Tapi tak payah Islam pun. Tu kita terbahaya dia pasal tak perlu Islam untuk menjadi seorang sufi. Tak perlu Islam. Pasal anda cinta Tuhan kan? Tak perlu. Tak. Okay. Lepas dia iftar kan? Solat tak solat kan? Dan dia buat program apa? Program dia lepas tu adalah Israel become a place where it's so consumed. okey. Nampak okey, contohlah dia banyak lagi panjang sikit. Itu sebenarnya ada yang lain. Ini saya tayang ini je. Pasal apa dari keseluruhan kita tengok memang tak perlulah. Dah cukup. Nampak panjang kan nanti tayang video. Okey baik. Siapa nak tengok dia Al Jazeera buat tau. Ni Al Jazeera keluarkan. Dia Israeli dervish. Dia memang dia buat sampai dia pergi ke Turki lepas tu, duk join. Yang apa? Struggling. Tadi pusing ikut sekali lah. Join yang so-called Islam lah. Tak kok so-called Islam pun. Tak payah Islam, pakai baju je pusing-pusing. Israeli join the Turkish Islam. And the Turkish Islam bagi dia orang masuk. Program tadi pasal dia program ni bukan Islam. Program ni adalah program Sufism. Itu masalah bila sebut macam ni. Ya, saya ingat ada seorang ustaz kita kena tangkap pasal kes dia kata apa?
sufi ni lebih kotor daripada air kat longkang Nampak orang marah dengan dia. Tapi sebenarnya benda tu realiti dia itu. Pasal tak perlu anda jadi. Cuma beza kalau kita buat la ilaha illallah. Dia kata ini yang perempuan yang sesat. Yang kalau pakai serban jubah lain pula. Dia kata tak apa. Walaupun cara sama. Pasal tarekat ataupun jalan laluan, dia laluan bukan laluan Muhammad. Bukan laluan Rasulullah SAW. Hatta Imam Syafi'i kan dia dudukkan orang dengan syair tadi. Imam Syafi'i tinggalkan Baghdad. Dia kata aku tinggal Baghdad sebab benda tu. Di sana dia tunggal orang tinggalkan belajar agama, tinggalkan sekian sibuk dengar syair. Berterusan. Dan syair-syair ni kalau kita dengar memang puji Rasulullah. Tapi amalan Rasulullah arahkan tak buat. Dia balik pada asal kenapa? Sebab guru dia tadi kasyaf. Habis. Guru tadi sampai peringkat tahap di mana hati terlampau bersih, dia terbuka hijab. So dengan sebab itu apa kata-kata guru tadi? Betul, benar seterusnya. Ustaz, dia mungkin sahabat dia punya itu juga. Dia kurang lah. Cuma dia goyang cara lain lah. Kalau goyang yang Hanana macam tu, Allah kan. Kalau goyang yang itu gitu. Lepas tu goyang dekat belah yang dekat pahang tu ada la ilaha illallah al-malikul hakim. Dia ada lain. Bukan main-main, betul-betul ni. Pasal kes hari tu bila kes keluar, tarian zikir menari tu ada orang pertahankan. Pasal benda ni tersebar dekat dalam internet, dalam WhatsApp. Ada orang tangkap hantar jadi viral. Sudah sekali orang kata apa ni tu. Time apa ni tu masalah. Mana macam kes yang Syabandi tu lama dah. Dia buat kat Cyprus yang kita tayang 2008 hari tu lagi. Kat Yasin Taklim sibuk bising lama dah. Orang tu tak tahu kita buat bising. Yalah pasal kita doktor tak ada PhD kan. Cakap pun orang tak dengar. Tapi benda tu bila dah viral sekarang ni bukan kabut. Dah terlampau biasa sangat. Sekali ada orang nak apologetik, kata tak apa. Kerana apa? Dia sebenarnya tak apa bukan sebab masalah benda tu tak bentangan dengan hadis. Sebab seorang guru yang mursyid kata benda tu boleh. Itu punca asal. Pasal guru yang mursyid ni tadi dianggap di sisi mereka setara dengan Nabi. Dan pasal apa? Pasal telah pun disingkapkan hijab. Pasal itu dia orang kasyaf sentiasa. Kumpulan-kumpulan ni yang saya pernah jumpa dekat Yaman tu. Kalau kita jumpa dia, kita kata orang berjalan atas api tiap-tiap hari. Dia kata jin. Orang tu boleh terbang tiap-tiap hari. Jin. Orang tu takluk senjata tiap-tiap hari. Jin. Orang tu kita sebut one by one benda-benda pelik, semua dia kata jin. Tiba saya kata orang tu kasyaf tiap-tiap hari. Dia diam. Orang tu kasyaf tiap-tiap hari. Tak tahu? Orang tu kasyaf tiap-tiap hari, dia kata. Ente cakap apa? Saya kata jin. Saya kata jin. Dia kata mana? Kenapa? Saya kata kerana mukjizat para anbiya, karamat para awliya. Bukan macam pen simpan poket, nak pakai tak pakai, nak pakai mana ada. Musa AS tongkat jadi ular bukan sebab dia nak. Dia tak boleh. Bahkan ketika kaum dia dekat, kalau dia kata ikut ular tu besar, time Fir'aun kerja campak je lah ular tu. Oh datang dekat. Baling. Mana ada. Hatta ketika bertemu dengan kalau surah Taha, ketika dia bertembung dengan ahli sihir Fir'aun, ketika tu Allah kata fa'aujaza fi nafsihi khifatan Musa, maka datang dalam diri takut Musa. Kenapa dia takut? Sedangkan kalau ikutkan tongkat dia jadi ular, 2 kali dia buat sebelum tu. Pertama ketika mana di Bukit Sinai, bila Allah kata campak tongkat jadi ular, dia lari, Allah kata tangkap balik, kami ulang, tukar dia jadi rupa asal dia balik. Kemudian bila kali kedua ketika bertemu ketika mana dia jumpa dengan Fir'aun dia kata apa tanda kau? Dia pun tunjukkan. Itu sebab dalam surah berkenaan Fir'aun kata falana'tiyannaka bisihrin mithlih, kami akan datangkan kepada engkau dengan sihir yang seumpamanya. Meh kita lawan, dia kata. Musa nak tunjukkan kepada kebenaran dia. Dia ajak tapi benda tu apa? Buat depan orang ramai. Di khayat ramai pada hari tertentu, hari perayaan supaya orang tengok semua. Jadi Fir'aun setuju. Dia setuju. Ketika tu ahli sihir campak tongkat dan tali. Kalau kita buka dalam surah Taha, Musa takut. Kalau dia tak tahu tongkat dia ular, 2 kali dah dia jadi, sepatutnya dia tahu tak nak buat apa. Tahu dah. Tapi Allah Ta'ala kata, qulna la takhaf. Kami kata kepada Musa, jangan kau takut. Innaka antal a'la, kau lebih tinggi. Wa alqi ma fi yaminika, campak apa di tangan kanan kau. Talqafu ma sanau, dia akan telan apa mereka buat. Inna ma sanau kaidu sahir, mereka hanya buat tipu daya sihir saja. Ketika, faham tak? Takut tu datang sebab apa? Walaupun tongkat tu ada, tapi dia tak tahu nak buat apa. Tunggu arahan Allah Ta'ala. Tapi saya kata, mukjizat para anbiya semua tu. Nabi banyakkan makanan. Ya, tapi tiap-tiap hari. Tak.
Ada hadis para sahabat kebuluran dengan Rasulullah SAW sendiri. Mereka pernah dipulaukan di tanah milik Abu Talib, beramai-ramai umat Islam ni, atau siapa yang keluarga dari Islam. Dipulaukan selama 2 tahun. Makan kayu daun dan kemak, kayu kulit kemak ni gunting balik rebus. Kita ada kasut kulit kan, try rebus balik. Beg-beg tangan mahal tu, masuk pressure cooker. Tengok apa jadi. Kembang balik tau. Try tengok. Maksud dia makan macam tu sekali. Terpaksa makan macam tu. Kerana apa? Dipulaukan. Tapi Nabi tak ada macam, tak apa yang takut ada makanan. Mana ada? Nabi pernah lapar dengan para sahabat. Bukan petik jadi. Tapi orang kita, perasan tak? Yang kasyaf ni, tiap-tiap hari kasyaf. Tiap-tiap hari kasyaf. 3 ekor jin. 5 ekor jin. Dia dah dibuka singkap hijab. Itu lain. Nabi SAW apa? Tak ada. Nabi tak buat macam tiap-tiap hari. Hatta kisah jin dengar Nabi baca Quran, Allah Ta'ala bagi tahu. Baru Nabi tahu. Allah Ta'ala kata dalam surah jin. Kan awal Allah kata, Qul uhiya ilayya, katakan hai Muhammad, telah diwahyu kepadaku, annahu istama'ana nafarun minal jinni, bahawa telah mendengar satu kumpulan di kalangan jin. Faqalu, maka mereka jin-jin kata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Faham tak? Nabi pun tak tahu. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, hai Muhammad, katakanlah, telah diwahyu kepadaku. Wahyu kepadaku bahawa telah mendengar sekumpulan jin. Bukan sebab Nabi nampak. Nampak tak? Kita ni macam tiap-tiap hari, pelik. Dia tak ada cakap. Bila kata kasyaf, dia tak boleh terima. Dia kata dia diam. Kalau sebut benda lain dia sekian. Tapi pasal wali-wali ni dikatakan ada kasyaf. Dan daripada situ masalah apa? Sumber baru bagi agama. Zikir baru bagi agama. Waktu baru bagi agama. Malam ini Kaabah, bulan berada di atas Kaabah. Maka barang siapa doa ketika ini akan dimakbulkan. Faham tak? Pasal tok guru dia kasyaf cakap macam tu. Dia go on. Benda ni berjalan. Tak berhenti. Kerana kefahaman mereka ni, pasal guru tu kasyaf, dia cakap apa saja dia nak. Okey. Dan dia kata tu, ini adalah daripada kelampauan kejahilan mereka. Dan dari kejauhan mereka jalan yang lurus. Jalan yang lurus dah ada, tapi mereka jauh sangat menyimpang. Kerana matlamat ahli kasyaf adalah syatah dan juga ittiraq. Syathu ni mana dia sebutan yang merapu, macam kan, sampai satu peringkat seolah-olah dia cinta Allah Ta'ala tinggi sangat sampai tak sedari. Dia ketika tu keluar daripada mulut dia kata-kata. Pasal dia nak cakap Nabi ketika mana diwahyukan dengan Al-Quran, ketika tu macam mikrofon, dia kata macam mikrofon kan, speaker ujung. Ketika tu melintas tengah-tengah Nabi. Sedangkan Nabi datang dengan perantara tau. Jibril bagi tahu Nabi ada ni. Jadi bila ketika macam tak sedar diri, dia kata dia nakkan benda tu. Nakkan keadaan, a state of, panggil apa, fana. Tak ada dah. Hanya Allah ada, kita tak ada. Siapa kenal Tuhan dia maka lebu. Tak ada diri dia, tak ada lagi. Kan dosa pahala macam mana? Tak jawab. Kan? Pasal benda macam ni kita bahaya. Pasal bila start kita kata kita tak ada dah dalam ni, then akan timbullah tajuk perbuatan kita tak salah. Tu dah relate kepada kisah Khidir ketika bunuh orang, pecah kapal. Ketika tu the state of, faham tak? Ketika tu yang buat bukan aku, dia. Yang cakap bukan aku, siapa? Dia. Tahu D capital D capital D. Dia sikit separuh masuk wujud, separuh tidak. Dia kata benda tu ilham dan juga mukasyafat dipanggil. Penyingkapan rahsia-rahsia dan sebagainya. Okey. Dia kata apa? Dan syatah dan ittiraq. Ittiraq pun macam tu juga. Di keadaan yang kita panggil orang tu macam apa? Dia sampai peringkat tu, dia keluar daripada diri dia kata-kata yang kata benda tu seolah-olah wahyu. Bukan saya cakap ni, dia yang cakap. Ini saya dengar sikit lah, saya cakap dia. Bukan dia saya cakap, dia cakap. Benda macam ni, kita tahu benda ni. Masyarakat kita yang jahil, yang tak tahu, boleh terikut dengan mudah. Bahkan kadang-kadang orang cakap pula, sebutlah nama dia betul, nama anak dia betul, nama adik-adik, lagilah. Betul, dia tahu semualah. Ini masalah dia. Kadang jumpa orang macam ni, dia bahaya, amat bahaya. Yang dipanggil Dajjal. Kan kita kata ulama ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengajak manusia kepada Allah dan Rasul. Pasal tuan-tuan tengok, kita belajar daripada Imam Syafi'i, Allah bin Barak, Fudail bin Iyad dan sebagainya. Mereka bawa kita akhir kepada Rasulullah. Sebab kita ada kata benda tu balik berhenti pada mereka. Orang yang malas akan berhenti pada imam tadi. Orang yang malas tak nak belajar, dia akan stop pada imam tu. Ini Syafi'i cakap ini. Tak, dia sebenarnya Imam Syafi'i akan relate kepada atas lagi. Siapa stop pada orang berkenaan dia masalah, tapi yang berikutnya datang semua stop pada diri dia orang.
Badui lah, Al-Badawi, apa dia ada tak ni, Nasanusi, semua sekali dengan tarikat masing-masing, semua dengan kumpulan masing-masing. Ibn Taymiyah telah menerangkan bahawa bahawa orang yang berpaling ni daripada dalil syar'i tidak ada untuk mereka kecuali dua jalan. Siapa yang berpaling daripada Quran dan Sunnah, dalil syarak datang, dia berpaling, tak nak tengok, maka dia akan apa? Dia kata tidak ada untuk mereka melainkan dua jalan. Dia akan terikut dua jalan. Sama ada jalan pandangan. Itu apa? Panggil apa jalan pandangan ni? Maksud dia cuba untuk faham berkenaan kiasan akliyah, akal. Dia cuba nak faham dengan guna akal. Kalau macam ni, macam ni. Dia gunakan akal dia sepenuhnya. Macam orang falsafah yang masuk dalam Islam. Dia masuk Islam, dia masih lagi berfalsafah, dia akan start argument. Apa, dia tak nak belajar nas, dia tak nak ikut Quran dan Sunnah. Dia akan cuba gunakan akal dia untuk pemahaman. Contoh macam daripada Quran dan Sunnah, dia stop tajuk apakah asal usul alam ini. Apa macam kita belajar dalam fizik atau dalam kimia, kita kata dalam asal kimia ni, maksud dia semua benda ni ada asal usul. Ni hidrokarbon kan, plastik. Ini logam. Benda tadi dia kata mesti ada asal. Katakan dia tiba datang aja, dia kata mesti ada barang. Macam remote ni, saya daripada plastik. Plastik daripada mana? Dia macam digunakan akal. So last sekali, sedangkan kita dalam agama tidak dituntut untuk mencari asal usul tadi. You don't mean us. Sebab macam siapa tak tahu asal usul dia, maka dia akan terhindar daripada rahmat Allah Ta'ala. Mana ada? Pasal tuntutan Allah Ta'ala ke atas kita adalah masalah ketakwaan. Takwa tadi boleh terlahir walaupun orang tu paling jahil pun. Contoh macam orang yang apa? Badui, bela kambing tengah padang pasir. Boleh takut Allah Ta'ala. Boleh takut. Tak ada PhD pun. Boleh takut Allah Ta'ala. Tak ada master, tak ada PhD, tak ada BA. Dia boleh takut Allah Ta'ala. Orang nak beli kambing. Ini zaman Ibn Umar buat sekali. Minta nak beli kambing. Kan, kata nak bayar sekian. Dia kata tak boleh. Cakap dia mati. Dia kata tak boleh. Dia kata Allah Ta'ala, dia nak jawab, aku nak jawab apa depan Allah Ta'ala nanti. Lepas tu dia buat satu video, tangkap gambar pula Badui kata padang pasir. Cakap pun berapu kan. Cakap macam tak ada bijak macam kita lah. Kita tersusun ayat dengan apa? Dengan madah dan helah sebagainya. Dia cakap tak boleh, dia kata. Kau boleh tak? Langit boleh cantum tak? Boleh cantum tak? Ini perumpamaan dia bagi tau. Tak cantum. Tak boleh cantum. Kalau bercantum aku bagi kau kambing ni. Kan jauh, dia kata jauh. Langit dengan bumi tak boleh cantum. Macam mana aku nak bagi kau kambing ni? Macam tu sekali. Kita tak, tanpa sebarang masalah. Tak ada perlukan kepada pendetilan. Tahu kenal Asmaul Husna mana satu nama Ismaul Azam. Tak tahu. Tak belajar pun. Duk jaga kambing tiap hari. Hidup dengan simple life. Tapi bila kita baca hadis Nabi, kan bila Nabi kata aku lihat dalam syurga, kebanyakan ahli dia apa? Orang miskin, orang yang lemah. Orang macam ni, orang yang tak ada kedudukan. Aku lihat dalam neraka, kebanyakan orangnya adalah apa? Pembesar. Dan orang-orang yang nyombong. Nampak tak? Kalau macam tu, cakap-cakap dia simple je. Tak perlu dia memperdalamkan ilmu sangat. Yang sampai kita berfalsafah, sampai nak tahu. Dalil tak nak ikut, pakai akal. Mesti ada bahan asal. Itulah sekali keluar cerita Nur Muhammad tu. Cerita Nur Muhammad tu keluar dari situ lah. Dipandang dalam agama-agama terdahulu, kata ada daripada ni Tuhan jadikan daripada sekian. Jadi dia pun relate. Islam punya version jadikan Nur Muhammad. So Allah Ta'ala daripada Nur Allah keluar Nur Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad jadikan sekalian alam ini. Jadi dah semua alam. Jadi itu dia kata bahan substance asal dia adalah Nur Muhammad. Tulis sekali baliklah dia kata kapas, benang, kain. Semua adalah berbeza bentuk, tapi bahan dia adalah satu. So kapas, benang, kain. So kalau tengok kain, nampak kapas. Tengok benang, nampak kapas. Dia kata tengok ini, nampak Allah. Tengok nampak Allah. Faham tak? Allah, Muhammad, makhluk. Tengok ni Allah. Faham? Kononnya untuk memudahkan ingat Allah. Tapi in the ending dia apa? Ending dia tak ada benda salah lah. Semuanya Allah. Kan pandang benda haram pun Allah jadikan. Kan nak macam mana? Allah. Kan? Ini maksud dia. Macam tadilah kumpulan tadi. Ya Allah. Dia ajarlah untuk cara lafazkan zikir nafas dan sebagainya. Semua sekali benda-benda tersebut adalah cara untuk mengalihkan manusia di jalan Muhammad. Itu first. Secondly, ataupun jalan kesufian. Mana kita tak nak pegang dalil, sama ada jadi literal, ikut akal, falsafah, ataupun jalan kesufian. Itu apa? Jalan peribadatan kasyafiah. Jalan peribadatan kasyafiah ni maksud dia, okey, biasanya kumpulan ni dia akan beramal, contoh macam bila guru datang kan. Okey, ada tarikat bai'ah.
Guru tu akan ambil janji lah atas anak murid tadi, bayat janji sebagainya, mengaku guru tu khalifah. Khalifah tu maksudnya pengganti Rasulullah. Khalifah tu pengganti sebenarnya. Bila khalifah tarekat Nasyabandi tu maksud dia balik Rasulullah lah kalau ikut logiknya, tapi tak sampai pun. Sebab diorang lintas kan, tarekat-tarekat ni tadi datang 400 hijrah, 500 hijrah ke atas. Jarak yang awal tu apa? Sahabat, tabi'in, tabi'in, diorang hilang, putus. Imam Syafi'i pun tak terikut. Imam Syafi'i tak ikut pula tarekat mana satu. Ini masalah dia putus. Ulama-ulama hadis bersepah yang menghafal hadis Nabi SAW tak terikut, tak jumpa amalan tadi. Diorang yang sibuk dengan amalan Rasulullah, himpunkan, kaji sejarah hidup Rasulullah dan sebagainya, kata-kata Rasulullah, lafaz Rasulullah, pergerakan, anything, kata-kata, perbuatan, perakuan, sifat Rasulullah, semua sekali orang rekodkan. Tiba-tiba kumpulan dia datang, lintas, tak lintas jalan ni, tak ada dalam kitab hadis. Macam mana boleh ada? Pasal para sahabat Nabi akan turun-temurun mengajar kepada orang berikutnya ilmu Rasulullah. Macam mana boleh ni hilang? Tiba-tiba muncul apa? Lepas 400 tahun, 500 tahun lepas Rasulullah SAW wafat, tiba-tiba muncul kumpulan-kumpulan mengaku amalan kami adalah amalan Rasulullah SAW. Tak lintas hadis, tak lintas zaman periwayatan tu, tak lintas langsung. Tak pelik ke? Ini kita benda ni dia melompat terus, dia hilang. Dan bila kita ada pelatihan tadi, okey, contoh baca bawah ni ada orang dia kata kalau siapa nak masuk syurga masuk tarikat. Ni kat Negeri Sembilan punya idea. Saya jumpa seorang makcik tu di rumah anak dia. Dia kata, "Ustaz, betul ke tak masuk tarikat ni tak boleh masuk syurga?" Saya kata, "Siapa cakap?" Dia kata, "Yalah, pasal ustaz tu kata kalau tak masuk tarikat, dia masuk apa tarikat pun. Any tarikat, yang penting kena ada tarikat," dia kata. Pasal kan dia ada syariat, hakikat, tarikat makrifat kan. Jadi kena ada barang tu. Barang tu kena ada. Jadi masalah sekarang ni bila kita kata dia dan tarikat ni, yang faham dia bentuk tu berbeza tau. Ada yang macam kata ambil bai'ah, janji anak murid tadi, kadang-kadang ada bayaran, ada tak ada bayaran. Ada yang bayar, ada tak ada bayar. Lepas tu lepas dah ambil tarik ni, guru tadi akan bagi pada anak murid dia. Ada starting of zikir tertentu, cara zikir dia akan ajar. Lepas tu dia akan berikan lafaz zikir. Lafaz zikir tentu. Macam kadang-kadang lafaz tu la ilallah je. La ilaha illallah. Tapi macam tadi, la ilaha illallah. Dia ada rentak tadi. Kalau ada yang tarikat separuh tarikat tu, dia akan, kan dia tu nampak la ilaha. Kan? Dia ni bukan lawak ni, ini betul-betul, jangan gelak. Betul-betul ni. Ni serius. Okey, dia bayangkan la dekat bawah, kat pusat. Ilaha dekat sini. Illa, jangan gelak orang cakap, serius ni. Saya bukan buat lawak lah. Okey. Aku lawak ke? Okey. Ilaha illa Allah. Jadi dia bayangkan la ilaha illallah. Dia nak kodok masa pukul hati dengan kalimah Allah. Pukul kan. Jadi hati tu kena kan, jantung kita kena. Tadi kan benda ni kan bayangan, makrifat kan. Makrifat tu bayangan sebenarnya. Cuba beza sikit, sebut bayangkan, digunakan makrifatkan. Mana gunakan perasaan jiwa, mata hati sebagai macam orang belajar Darussyifah. Belajar perubatan Islam kan. Yang dia kata belajar Islam kan, dia gunakan pindahkan aura, dia zikir, dia disalurkan. Dia bukan bayangkan, ayat dia bayangkan, tapi sebut bayangkan tak sedap. Sedangkan apa? Makrifatkan. Zikir tu, kalimah Allah yang kita zikirkan dalam badan kita mengalir ke sana. Macam style Buddha jugalah. Buddha pun macam tu juga. Bayangkan aura berjalan. Itu yang lepas bila datang Malaysia kan, idea of aura. Sebenarnya idea aura-aura ni kami yang budak-budak tu baca dalam komik Dewata Raya, ada Jerimba kan. Yang benda tu ada aura biru nila, aura hitam pekat benda. Okey. Lepas tu kita waktu tu ulama Islam kita tak bising tau, tak ni. Tapi lepas dia dah pakai dia makrifat kan, kes lepas tu tiba-tiba ada pula orang percaya aura tu betul. Ada orang pakai macam nak pukul orang, bayangkan aura hitam lempang orang, dia tumbang. Kalau nak rasa apa? Rasa dimuliakan oleh orang, bayangkan badan kita dipenuhi oleh cahaya emas. Warna kuning, raja. Baru orang tengok mulia. Dia faham tak? Dia panggil aura. Semua jadi mainan. Mainan. Merah pun tak apa. Datang bulan dia tak tahu.
dia ada color-color dia pakai. Biru untuk sekian, kononnya lah. Dia panggil color. Aura. Ni benda macam ni kita kata, benda tersebut dia start. Dia bagi anak murid dia suruh bayangkan zikir, dia bayangkan nafas sunyian macam apa berzikir kan. Bayangkan zikir tu penuh, bayangkan sekian. Okay, lepas tu dia akan bagi zikir. Ilat Allah ke dan jumlah. Dia bagi jumlah. 70,000, 60,000 tu tasbih orang tarekat lain tau. Pernah tengok? Tak pernah tengok? Okey, dia biasa dekat tasbih orang biasa tu tasbih lah yang ada 9, 110, 1 sampai dengan tengah tu kan. Lepas tu dekat kalau dia punya dekat tangkai yang mula, tangkai yang panjang tu akan ada cabang 3. 1, 10, 7, 10. Mana 10 tu untuk pertama dah ada kecil-kecil tau. Yang kecil tadi untuk 100, kemudian lebih naik 1000, naik 70,000 dah sampai habis dah. Dia biasa normally 70,000, 100,000. Dia akan pakai jumlah macam tu. So dia akan buat lah. Lepas anak murid dia buat zikir-zikir tadi, certain times tok guru tu akan tunggu anak murid tu cerita apa perasaan dia atau apa dia mimpi. So bila anak murid tok guru tu cerita, anak murid kata, tok guru saya baru mimpi benda sekian-sekian. Okey. Kalau dekat apa tu tok guru tu akan sembang dengan dia, lepas tu nampak macam level naik sikit, bagi zikir baru pula. So naik level lah. So ada zikir baru pula, mungkin jumlah tertentu. Kemudian lama sikit tu yang dia ada suluk kan, tempoh tentu okey. Dia akan bagi tu time to time, dia akan ulur pada anak murid dia kaedah, cara, bentuk dan sebagainya. Ada bentuk macam tadilah yang duduk diam, duduk macam separuh Nasyabandi apa Khalidiyah, dia ada tarikat yang duduk diam je. Lepas tu ada yang bentuk yang lain sikit yang menari tadi. Ada separuh bentuk tu majlis maulid. Ada separuh bentuk tu yang macam tabligh, dia buat keluar 40 hari sebagainya. Itu sebenarnya tarikat. Bila orang tu guru tu bagi jalan sampai pada Allah, A, B, C, D, E. Bukan jalan Nabi. Nabi tak pernah ajar. Dia reka jalan sendiri. Itu tarikat nama dia. Tu laluan tarikat. Tu kita tak jumpa tarikat Muhammad. Kalau tarikat Muhammad, orang tu kena baca kita hadis. Itu tarikat Muhammad. Jangan kata dia tarikat. Baliklah Nasyabandi, tarikat Ahmadiyah, Qadiriyah dan sebagainya. Semua sekali akan jumpalah dengan jalan masing-masing. Rumi, sekian sebagainya. Semua tarikat masing-masing. Sanusi, Tijani dan sebagainya. Balik pada guru masing-masing. Pasal dia laluan. Dia tak nak baca Quran, tak nak baca hadis. Kan dulu macam tadi kan, tak nak baca Quran, tak nak baca hadis kan. Dia kan buatlah. Dia tunggu untuk apa? Tunggu untuk dapat mukasyafat. Zikir sampai peringkat di mana dia akan dapat singkap, hijab. Datang pada suara-suara. Macam orang kata buat amalan tu kan, sampai kata ambil kain kelubung kepala. Macam dia bincang kan. Kelubung kepala, kemudian zikir sampai dengar semua benda berzikir. Dia kena bayangkan macam tu. Mana tunggulah berzikir sampai peringkat macam tu. Sedangkan kita dalam Islam ni sambil berjalan zikirlah, ingat Allah Taala. Dalam berhubung manusia kita ingat Allah Taala lagi baik daripada kita duduk dan diam. Setimbang dengan orang kita lalai, seorang-seorang baru kita ingat. Faham tak? Jadi benda tadi macam seorang macam benda tadi pelatihan yang sebenar sekarang ni, tengah hidup ni, ketika muamalah, kita kena langgar sebagainya, ketika tu, time tu lah kita aplikasikan ingat Allah. Bukannya dengan bentuk macam tu. Tapi banyak orang tak faham, dia kata ini cara dia. Setiap orang telah mencuba dua jalan ini, pasti mengetahui apa yang tak menepati kitab dan sunnah, jalan tadi. Maksudnya pasti mengetahui bahawa apa yang tidak menepati kitab dan sunnah dari dua jalan tadi. Mendati situ datang dia. Mana yang awak zikir hari, takkan jumpa dalam Quran sunnah. Whenever baca, takkan jumpa. Kemudian zikir 100,000 ke 50,000 ke hu Allah hu zikir hu kan. Ada lah dalam video tadi ada. Ada dalam video tadi ada. Kata dia apa? Ketika dia dekat sini. Yang Yahudi tu dekat situ. Nampak Yahudi tu. Mana dia? Nampak tu? Dia bawa dah masuk. Pakai seban sekali je. Tak ada salah. It's not Islam sebenarnya. Benda ni bukan Islam pun. Pasal amalan dia adalah bukan Islam. Jadi dia nak kaki happy. Tapi dia pandai makan. Lepas tu sedap. Dia lepas program macam ni ada makan. Maulid Akbar tak ada makan ni. Tunggu lepas tu.
Makan kau-kau je makan. Okey. Yang tu baik orang suka datang makan je. Apa tak? Sebutan apa benda kan dia okey, faham tak dia kalau itu dia macam dalam tu, rasa dalam sangat, keluar. Jadi ada idea dia konon dengan macam tu keluarlah semua sekali aura kotor dari badan kita. Faham tak? Kita baca dalam Quran Sunnah tak jumpa. Pusinglah hadis mana pun tak jumpa. Sahabat Nabi buat tak ada. Cari mana pun tak jumpa. Macam orang kata zikir menari kan, dia kata kisah orang Habsyah. Orang Habsyah, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, tak ada golek-golek kat situ pun. Yang pengikut apa? Kan orang Habsyah tadi datang dengan tarian kepahlawanan. Kalau betul ikut hadis berkenaan, anda kena apa? Bersilat dengan masjid. Itu betul. Sebab apa? Sebab perbuatan mereka adalah ni, main lembing dan tombak, lompat-lompat. Itu datang macam itu diterangkan Imam Nawawi rahimahullah. Imam Bukhari sini letakkan hadis tadi apa? Hadis bab al-hirab wad darak. Lembing dan perisai fil masjid, dalam masjid. Itu pada hari raya. Maksud dia itu yang dipahami. Ulama tak faham itu. Maksud dia kalau ini lompat-lompat, kita pun lompat-lompat tak apa. Dia tak faham macam tu. Kalau semayang lompat je dia tak? Oh, tak boleh semayang, tak boleh. Kena diam. Kalau orang tu dia khusyuk sangat semayang, goyang-goyang badan. Macam mana? Kan? Dia selalu khusyuk sangat. Oh, bestnya semayang. Boleh. Macam mana? Oh, itu kan pasal bagi Sufism, benda tersebut adalah apa? Perasaan yang tak boleh dihalang. Itu adalah apa? Jiwa dia. Bila dia happy sangat, dia gerak-gerak. Macam mana? Jadi kalau semayang macam mana? Batal tak semayang? Kan nak cakap batal semayang. Asal pula? Kan tengah ingati Allah Ta'ala. Tergoyang badan, bukan dia sengaja. Padahal dia ada movement dia. Gini-gini, gitu-gitu. Yang ni, gitu-gitu. Kan serentak. Semua ada gaya masing-masing. Macam-macam gaya dia. Seronok kata. Macam mana? Baik. Dia kata apa? Di dalamnya dia kata apa tempati kita sunan nanti dua jalan tadi. Di dalamnya terdapat pertentangan dan kerosakan yang tidak mampu mengiranya kecuali Tuhan sekalian hamba. Rabbul Ibad, Tuhan sekalian hamba saja mengetahui apakah di kerosakan yang datang daripada perkara tersebut. Kerana ini, sesiapa yang menyusuri salah satu dari dua jalan berkenaan, dua jalan tersebut, sama ada gunakan akal, tak nak pakai dalil, nak pakai akal semata-mata. Okey? Dia kata ataupun ikut jalan tadi. Satu lagi apa? Ikut laluan kesufian. Maksud dia ikut apa guru tu bagi wazifah, tugasan. Hafal ini. Zikir sekian untuk tempoh tertentu sebagainya, lepas tu datang balik jumpa aku. Ini kita tugasan. Jadi kata apa? Dia kata ikut yang tadi, keadaan itu hanya akan mengembalikannya kepada kehairanan dan keraguan. Dia kan ragu dan hairan lah. Contoh macam Tok Guru kata suruh zikir. Lepas tu nanti kamu akan nampak cahaya. Lepas tu dia kata, Tok Guru, cahaya tu warna apa? Warna putih lah. Kalau putih tumpuk-tumpuk macam mana? Faham tak? Pasal everybody, semua orang ada bayangan masing-masing. Kalau saya katakan, bayangkan kereta. Agak-agak serupa tak kereta kita bayangkan? Tak serupa. Saya sebut merah. Sama tak merah kita? Tak. Saya sebut biru. Takkan sama. You can say the word. But bagi setiap orang ni, dia ada bayangan masing-masing. Tak ada siapa yang boleh memastikan benda tu satu jalan saja. Sebab kenapa kita sampai pada Allah sebenarnya ikut jalan masing-masing. Bukan ikut jalan kita. Mana pilih daripada jalan Rasulullah SAW letakkan. Ambil jalan pintu jihad ke, pintu puasa ke, pintu Al-Quran ke, ambil. Tak nak ambil sampai sekarang. Sebab kita baca dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan semua orang yang akan panggil dalam syurga nanti ikut pintu masing-masing. Mana dipanggil ikut pintu? Ahli jihad, pintu jihad. Ahli solat, ini bukan yang fardu yang fardu semua orang buat. Yang sunat. Ahli puasa, pintu Rayyan. Semua tahu pintu Rayyan, pintu syurga, pintu Rayyan untuk orang rajin berpuasa, bukan orang puasa fardu. Faham tak? Banyak orang salah faham tu. Dia ingat macam ini semua datang pintu Rayyan. Tak. Bila masuk orang terakhir, tutup pintu, tak ada siapa masuk dah. Ahli bagi benda tadi. Yang pintu solat ada, pintu jihad ada, pintu sedekah ada. Semua ada pintu masing-masing. Yang amalan sunat, yang wajib tapi tak buat masuk neraka. Ini nak masuk syurga ni, awak pas pintu mana satu? Ke nak tunggu yang hangus dulu baru masuk? Dia ada juga tak ikut pintu, hangus dulu. Hangus lebuh keluar. Itu ada juga jenis tu. Tak ikut pintu lah.
Itu keluar dengan syafaat, keluar dengan ihsan rahmat Allah Taala. Ini yang masuk syurga dengan rahmat Allah Taala melalui pintu amalan yang dia buat. Which one? Semua orang ada pintu masing-masing. So kadang orang tak ada pintu. Nak pintu mana satu kan? Buat. Startlah dari sekarang. Kejar salah satu. Kita memang tak boleh buat semua sekali. Nak hafal jadi hafiz Quran tak boleh. Dan belajar, bersedekah lah. Bersedekah tak boleh. Pergi belajar agama. Tak boleh belajar agama. Mendengar, tak boleh juga. Tak tahu benda nak buat. Kan? Tahan diri daripada benda-benda haram. At least, paling-paling kurang tak boleh tahan diri daripada benda haram. Jaga mata, jaga sekian. Semua sekali, tuan cakap kita jangan tengok benda-benda yang haram. Jangan buat benda yang haram. Dan itu juga adalah benda yang laluan kita. At least, itu at least. Tak boleh tambah, tak boleh upgrade dah. Amal saya macam ni je. Tak boleh tambah, nak solat sunat pun tak boleh. Dan jangan buat benda yang haram. Faham tak? Itu at least penjagaan bagi seorang manusia itu. So, sebab itu kita kata, pasal orang tu akan makin hairan, makin ragu. Sebab kenapa kita tengok orang yang ni tak puas hati? Pergi buka tarikat baru. Semua orang tak? Cabang tarikat tu banyak. Yang ini dengan kumpulan. Ada seorang tu apa? Mula-mula pakai apa? Al-Maliki. Kemudian tukar jadi As-Sanusi. Dipanggil tu syekh daripada mana? Entah Tunisia ke apa. Datang bagi ijazah. Dia bagi nama lepas tu As-Sanusi. Lama baru jadi Al-Muhammadi pula. Tarikat mana satu tak tahu. Teruk betul. Lepas tu tadi pun ada seorang anak murid datang. Asal Tok Guru kau tukar-tukar nama? So katakan Muslim kan mudah. Kan? Nama saya Muslim, I mukmin. Jangan terlibat dengan kumpulan pelik-pelik ni. Tak ada perlu macam malaikat tak ada jam. Siapa tarikat sekian? Okey, pintu sini. Jalan-jalan. Engkau bukan tarikat. Mana ada? Kalau selamat dekat dalam neraka, selamat daripada neraka, selamat dalam kubur, selamat di mahsyar, pakai. Kalau tak ada jangan kata-kata. Memuasa je. Sekarang dia kata anda akan dapat payungan pada akhirat nanti. Mana ikut tarikat? Tengok apa jadi. Nabi kata, Sab'atun, 7 golongan. Yudhillu ma fi dhillih, yang telah payung dengan payungan Allah Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari payungan pakai payungan Allah Ta'ala. Pertama, Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Siapa-siapa, menteri-menteri nak dapat payungan Allah Ta'ala, berpeluang dah. Dah berpeluang dah. Saya jadi pemerintah, berpeluang dapat payungan Allah Ta'ala. Tapi kalau zalim, tak dapat lah. Confirm dah. Kalau dia berlaku adil macam, janji Nabi ada. Pintu kan, kita bukan pemimpin, tak dapat lah jalan tu. Al-Imamul Adil. Kita jadi imam kan. Okay. Kedua, saya aturan. Okay. Yang kedua, rajulan, pemuda, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang membesar dalam ibadat Allah Ta'ala. Dah tua dah, tak dan dah. Dah tengok timing tak dan dah. Kita dah tua dah. Pangkah. Ni pangkah. Apa yang tak boleh? Pangkah. Ini payungan. Kita dengar Nabi kata akan datang sekian. Tak masuk tarikat pun ni. Tak ada tarikat. Tak ada kaitan tarikat ni. Tak. Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang membesar dalam ibadat Allah Ta'ala. Kemudian ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hati dia bergantung masjid. Sekejap pergi masjid. Dia suka sayang masjid. Ini terbuka lah, boleh lah. Perempuan boleh aci juga, tak ada masalah. Pasal dia sebut dalam hadis ni semua laki-laki, tapi perempuan dapat sama lah. At least benda-benda yang tertentu yang kita khas untuk perempuan, untuk lelaki. Okay. Ni. Kemudian rajulan, 2 lelaki. Tahaba fillah, mereka berkasih kerana Allah Ta'ala. Bertemu kerana Allah Ta'ala, berpisah kerana Allah Ta'ala. Mana dia kehidupan dia macam tu. Sayang kerana Allah Ta'ala. Okay, ni dapat boleh kejar. Mana kita berkawan bukan sebab faedah dia bagi, dia hantar makanan kat kita ke. Bukan sebab itu. Kan? Dia tak bagi makanan pun kita kawan juga. Dia kata tak bagi makanan, tak nak kawan. Kan? Awak tak bawa makanan, awak jangan kawan saya. Jangan. Mana lillah. Okey. Kemudian yang kelima. Ini boleh buat. Yang kelima, rajulun da'athu imra'ah, yang dipanggil dia oleh seorang wanita yang zat mansabin wa jamal, yang ada kedudukan dan juga kecantikan. Faqala, maka dia kata, inni akhafullah, aku takut Allah. Ialah pasal kenapa Nabi sebut lelaki? Pasal biasanya yang kalau lelaki gaduh perempuan tu biasa. Kenyit-kenyit mata sebagainya lelaki buat. Perempuan buat pada lelaki jarang-jarang jadi. Jadi yang kelima ni untuk orang handsome je. Orang tak handsome tak dapat. Confirm lah kan. Kalau tak handsome siapa nak panggil kan. Anyway, yang ini kita panggil, maksud dia kedudukan tadi. Maksud dia bukan setakat tu dipanggil. Panggil untuk buat benda-benda yang haram. Maka dia kata ini akhafullah. Ajak makan ke ini akhafullah. Ajak benda-benda yang haram ini akhafullah. Alah sembang je ini akhafullah. Elakkan. Jadi maksud okey, boleh dapat. Okey. Kemudian yang keenam adalah orang yang rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang lelaki yang bersedekah. La ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, tak tahu kiri dia apa yang kanan dia sedekah. Kiri tak tahu apa kanan sedekah. Ini juga
mendapat payungan Allah Ta'ala. Yang terakhir, rajulun zakarallah khalian, diingat Allah Ta'ala dalam keadaan senyap-senyap, sorang-sorang. Fafadat ainil, mengalir air mata dia. Mana ada tarikat kan tu? Semua amalan tak payah ijazah. Semua amalan kita sebut kan, tak ada ijazah pun. Payungan hari akhirat nanti. Mana ada kata, tarikat sekian ada payungan? Mana ada? So dengan sebab itu kita kata benda tadi akan menyebabkan kita makin sangsi, makin ragu kalau kita ambil jalur jalan tadi. Dan dia kata apa? Jika dia memiliki satu bentuk akal yang akal dan pembezaan. Kalau orang tu ada akal dan pembezaan, dia boleh memayyiz, dia memayyiz, dia bezakan, dia akan dapati nampak benda tu kat situ, makin menyesatkan dia. Jika dia seorang jahil, kalau dia seorang jahil, dia akan masuk dalam keapungan dan bala bencana yang tidak akan dipercayai oleh makhluk yang paling jahil. Mana orang paling jahil pun pelik. Apa sebab kau buat macam tu? Contoh macam bila disujud kat kubur. Orang paling tak belajar agama pun tengok, apa hal? Kan, nampak tak? Bila dia sampai jahil sangat, dia teruk sangat kan, dia punya following kepada fahaman-fahaman dia tadi. Dia buat benda dia buat tadi, orang paling jahil pun akan kata, apa hal kau buat macam ni? Kenapa kau buat macam ni? Guru dia kata kayu kokak adalah kayu kapal Nabi. Kenapa ni? Hadis Nabi tak ada. Tapi kenapa? Sebab ada guru yang kasyaf kata itu. Itu punca dia. Memang kayu tu keras. Dia kan kayu pun dia buah. Macam buah pinang itu. Dia orang kikir buat tasbih. Keras lah. Saya jumpa seorang budak. Budak ni sekarang ni dia dah start berceramah. Dia belajar Afrika Selatan. Kemudian dia lintas ke Yaman, pergi ke Hadramaut. Nak cerita kan, waktu dia datang ke Sana'a Yaman, dia sampai situ, kami di rumah persatuan kami bagilah tinggal rumah kita orang dulu jap. Waktu tu rumah tu rumah kami. Rumah saya, kita orang bagi tinggal kat situ. Tumpanglah rumah kita orang. Jadi bila tumpang rumah kita orang, duduk situ, saya malas cerita dan sebagainya. Lepas tu kita orang sajalah cucuk dia pasal saya dengar dia cerita, budak ni cerita kan. Dia kata sekian, dia berjalan, dia ikut laluan darat tau. Daripada Afrika Selatan tu ikut laluan darat sampai ke Yaman. Dia actually kan bahaya, kawasan yang bahaya kan, kena rompak dengan orang tepi jalan, siapa nak cakap apa? Kan? Orang nak tangkap polis mana nak pergi? Masa kawasan berkenaan memang orang dia kata apa? Macam Afrika Selatan, antara jenayah Johannesburg kan, antara bandar paling bahaya di dunia. Kan? Jadi benda-benda tadi kita kata benda-benda yang kita admire lah, bagus lah, hebat. Kata hanya takut Allah Ta'ala dalam hati kita. Jadi kawan saya cucuk, macam ni entah, hebat lah entah boleh sampai kat sini ikut jalan darat kata. Macam mana dia pergi kat beg dia. Lepas tu tepi tu ada poket kan, ada poket beg. Dia keluarkan tasbih, bulat-bulat itu pegang. Tengok ni, pam, dia hempas kat dinding. Lepas tu kita orang tanya soalan, macam mana yang tak lepas jalan daripada Afrika Selatan sampai ke Yaman? Itu je soalan kita orang. Kau dia kata Allah Ta'ala yang bantu. Alhamdulillah, kita seronok. Dia pergi ambil tasbih kat poket bag dia hempas kat dinding. Tengok ni, keras. Kita macam blur tau. Apa kaitan tasbih tu dengan kau lepas sampai ke Yaman? Dia sangka tasbih tu menyelamatkan dia tau. Tasbih tu lah menyelamatkan dia sampai ke Yaman. Lepas tu dia jadilah, baru ni dia ada kawan orang Jakir hantar saya gambar. Kenal ustaz ni? Saya tu budak ni jaga kuda. Dia waktu dekat Hadramaut, dia jaga kuda Habib je. Bukan ngaji sangat pun. Tapi sebentar saya hantar, saya kata, saya ceritalah kisah budak ni buat apa. Apa lah, dia kata nak pantau. Dia kata tengok budak ni. Dia kata dia start mengajar lah. Tapi cerita dia, bayangkan, kita tanya macam ni yang terlepas daripada Afrika Selatan sampai Yaman. Afrika Selatan sampai Yaman. Dia kata dia empat. Saya tak kan, masa dia apa? Tengok tak pecah. Apa kaitan tak pecah benda tu dengan kau sampai Yaman? Kan? Pasal dia ada idea dia benda ni menyelamatkan. Kadang-kadang benda sini sebab apa? Sebab barang ni datang mana, ini datang mana. Sebab apa? Sebab orang-orang yang kasyaf cerita. Orang-orang yang kasyaf menceritakan. Macam kes Nabi Adam turun gunung jerai lah. Kes tu sama. Percaya kat saya. Kau tanya balik sumber, tak jumpa dalam kitab hadis. Tapi kita jumpa kes dia apa? Kes jumpa tadi sebab ada orang yang kasyaf, dapat ilham. Itu kisah dia. Jadi kita tahu orang paling bodoh pun kata macam, apa hal? Orang paling bodoh pun kata, apa benda ni? Matlamat mereka yang menggunakan pandangan ini adalah keraguan. Sebab macam ni tak keraguan. Dan tidak mempercayai yang kebenaran. Mana kalau nas datang, dia masih ini. Yang benda yang bohong tadi dia akan sibuk nak benarkan. Dan dia kata,
dan dia tak akan percayai kebenaran. Ini dan mereka yang mengikut tasawuf ni, ia terawang-awang, itu mempercayai yang batil. Yang tak sahih tu daripada hadis Nabi itu yang sibuk dia nak. Yang sahih dia tak ambil. Yang tak sahih tu beria dia. Ini kan ada hadis. Yalah hadis dhaif pun pakailah. Yang sahih dia tinggalkan. Matlamat hidup dia macam soalan macam hadis dhaif tu lah pakai amalan hidup. Tinggalkan yang dhaif, ambil yang sahih. Tapi hadis dhaif pun boleh amalkan. Kenapa fikir macam tu? Meriwayatkan hadis yang dipercayai, yang ada kebarang kalian bohong pun Nabi tak benarkan. Bahkan para sahabat Nabi macam dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata apa? Man hadatsa anni bi hadisin. Barang siapa cerita daripada aku satu cerita, yura, dilihat cerita tadi, annahu kadziban. Dilihat dia adalah pembohongan. It seems as ia adalah pembohongan. Fahuwa, maka dia ahadul kadzibin, satu orang pembohong. Menceritakan pun masalah, tidak apa? Beramal tak apa. Orang yang ada pembohong, tak apa. Kalau hadis-hadis dalam amalan fiqhiyah yang para ulama pakai, tahap dia tu tadi, tahap yang orang tu mungkin seorang pelupa, seorang sekian, dan kadang-kadang dah ada fatwa para sahabat mengatakan benda tersebut, lalu ini datang untuk apa? Menyokong fatwa para sahabat. Fatwa, kerana fatwa tak sebut Nabi kata. Fatwa para sahabat kadang-kadang tak sebut Nabi kata. Jadi bila datang yang hadis dhaif tadi, digunakan sebagai apa? Sokongan untuk kata-kata para sahabat. Itu je. Bahkan lebih pegang, yang dipegang oleh ulama-ulama mazhab adalah apa? Pendapat para sahabat itu dikedepankan ke atas hadis dhaif. Alasan dia kerana apa? Mereka belajar dengan Nabi SAW direct. Kalau sahih, mereka faham macam tu, dan kita ambil kata-kata mereka. Itu yang dipakai. Tapi orang kita salah faham, dia kata tu, ada hadis dhaif, ulama beramal. Tak. Tengok balik sahabat Nabi ada tak kat situ. Yang mana lain daripada itu, yang ada pembohong, penipu dan sebagainya, takkan dipakai langsung. Bahkan kalau dia ada pembohong, penipu dan tu, tidak akan diambil untuk menyokong perbuatan atau fatwa para sahabat. Takkan sekali diambil itu. Walaupun benda itu macam benar. Kerana itu cara kita. Kita beramal bukan sebab kerana guru kita wali. Kita beramal sebab apa? Sabda Nabi. Sahih sabda Nabi SAW perkara sekian. Dan kita amal. Jelas? Jelas Baik, kita berhenti kat sini. Nanti kita sambung kemudian. Ketiga, itu melampau dari segi akal. Melampau dari segi akal. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.